salah tanggap yang ketiga, bahawa bila sampai di kota Madinah semuanya orang Islam, ya. Ini pun satu masalah, ya, gambaran, ya, bahawa seolah-olah Islam ini hanya boleh dilaksanakan dalam masyarakat yang semuanya Islam, ya. Hakikatnya bila Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ada 3 jenis manusia, ya, yang ada di Madinah. Yang pertama, orang yang beriman, ya, iaitu terdiri daripada golongan muhajirin, orang-orang yang datang daripada kota Mekah, golongan ansar, orang-orang yang berada di kota Madinah yang telah beriman. Yang kedua, golongan musyrikin, ya, kerana penduduk-penduduk di kota Madinah, walaupun mereka ni daripada kabilah-kabilah yang tertentu, bukan semuanya, ya, dalam sesuatu kabilah itu semuanya memeluk agama Islam, tidak, ya. Ada juga masih lagi orang-orang musyrikin, ya. Dan yang ketiga, golongan orang-orang Yahudi, ya. Rasulullah SAW setelah sampai di kota Madinah mendirikan masjid, menyatu padukan orang-orang muhajir dengan orang-orang ansar, ya. Selepas itu telah mengemukakan, ya, satu piagam Madinah ataupun satu perjanjian Madinah yang menyatu padukan, ya, ketiga-tiga jenis manusia ini di bawah satu badan politik, ya, ataupun pemerintahan, ya. Yang inilah yang merupakan satu kejayaan yang cukup bersejarah, ya, di mana di dalam perjanjian itu orang-orang Islam, orang musyrikin dan orang-orang Yahudi yang duduk di kota Madinah itu, mereka semua bersatu untuk mempertahankan kota Madinah, saling bantu-membantu, saling hormat-menghormati, ya, di antara satu sama lain, ya. Ini bukan pluralisme, ya. Ini bukan pluralisme, ya. Kalau orang kita ni dia tak faham, ya, dia senang dia menggunakan istilah-istilah yang dia sendiri pun tak faham, ya. Tetapi hakikatnya ianya merupakan satu pengiktirafan akan hak untuk wujudnya kumpulan-kumpulan ini dan hak untuk mereka sama-sama, ya, berpegang kepada ajaran dan agama mereka masing-masing, tetapi mereka bekerjasama, ya, untuk menegakkan satu corak pemerintahan di kota Madinah yang akan menyelesaikan, ya, segala perbalahan di kalangan mereka supaya tidak lagi ada pergaduhan di antara mereka dan sebagainya, ya. Dan inilah apa yang boleh dikenali ataupun dikatakan sebagai tahaluf siasi ataupun kerjasama politik, ya, yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, ya, dalam negara Islam yang pertama yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita rujuk kepada piagam Madinah ini, tuan-tuan, ya, dan puan-puan, ya, kita kan, kalau orang kita ni akan terkejut, ya. Kerana apa? Kerana ada, ya, istilah-istilah dan kalimat-kalimat seperti, ya, innahum ummatun wahidah min dunin nas, ya, iaitu mereka, iaitu orang-orang Islam, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi yang terdiri sebagai masyarakat di kota Madinah ini telah menjadi sebagai satu umat yang berbeza daripada umat manusia yang lain, ya. Ada juga yang di dalam fasal yang ke-25, ya, ayat yang berbunyi wa inna yahuda bani auf ummatun ma'al mu'minin, ya. Ini yang mengatakan bahawa kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman, ya, adalah sebagai satu umat, ya. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum, bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka, ya. Tetapi ia telah merupakan sebagai satu perjanjian kerjasama untuk ke arah kebaikan, ya, untuk menegakkan pemerintahan yang bersama, sama-sama melindungi dan mempertahankan Madinah sekiranya diserang. Mana-mana musuh kepada orang Islam, kalau mereka menyerang Madinah, orang Yahudi kena bela bersama. Kalau mana-mana musuh orang Yahudi menyerang kota Madinah, orang Islam pun akan membela, mempertahankan Madinah bersama. Dan ini merupakan asas politik yang ditegakkan. Ini merupakan bukti bahawa sebenarnya sistem politik Islam itu boleh membolehkan kerjasama di antara orang Islam dan orang bukan Islam, dan ianya merupakan satu sistem pemerintahan dan kepimpinan dan politik yang boleh digunakan di dalam masyarakat majmuk, ya. Ini yang salah faham yang ketiga, bahawa masyarakat Madinah ini semuanya orang Islam, ya. Itu tak betul, ya. Malahan ada yang mengatakan bahawa orang Islam pada mulanya datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah merupakan golongan minoriti, kerana ramai daripada
orang-orang Arab ya, yang daripada golongan Aus dan Khazraj, sebahagian daripada mereka belum lagi ya, menerima Islam. Sebahagian saja baru menerima Islam di kalangan pemimpin-pemimpin mereka dan sebagainya. Tapi yang bawah-bawah ni ada lagi yang masih mengamalkan agama syirik dan musyrikin mereka dan sebagainya ya. Lalu tanggapan yang ketiga bahawa masyarakat Madinah adalah masyarakat yang semuanya orang Islam adalah tidak benar ya. Madinah merupakan sebuah masyarakat majmuk dan kepimpinan Rasulullah SAW telah ditegakkan di dalam masyarakat majmuk itu melalui satu perjanjian ataupun piagam Madinah yang melibatkan semua golongan, termasuklah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Salah tanggap yang keempat dan yang terakhir ialah bahawa Islam itu ditegakkan melalui kekerasan ya. Ini merupakan salah tanggap yang jelas ya, terbukti ya, palsu ya, apabila kita lihat bagaimana kota Madinah itu telah menjadi sebagai negara umat Islam yang pertama. Apabila kita melihat bagaimana peristiwa Bai'ah Al-Aqabah yang pertama, Bai'ah Al-Aqabah yang kedua, piagam Madinah yang ditandatangani ya, ianya semuanya dilakukan dengan rela hati ya, oleh orang-orang yang menerima Islam ataupun orang-orang yang menerima untuk hidup bersama dan bersatu di dalam sebuah masyarakat di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada paksaan ya, tidak ada penggunaan kekerasan ya, tidak ada penggunaan senjata dan sebagainya ya, untuk memaksa manusia. Kerana Islam ini pada hakikatnya, pada dasarnya adalah persoalan keimanan, kepercayaan, akidah ya. Ianya merupakan hasil daripada kepercayaan seseorang, kesanggupan seseorang, rela hati untuk berjuang dan berkorban untuk Islam ya. Corak contoh pengorbanan perjuangan yang telah ditunjukkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mungkin tercapai sekiranya Islam itu ditegakkan melalui kekerasan ya. Dan di sinilah yang kita pun kena faham ya, bahawa peranan kita sekarang ini di antaranya ya ialah untuk menyeru masyarakat untuk menerima ajakan ya, seruan Islam ya, dan untuk kita, mana golongan yang menerimanya digolongkan dalam satu gerakan ataupun satu harakat, dan gerakan ini pula bekerjasama dengan gerakan-gerakan yang lain yang bukan gerakan Islam tetapi yang mempunyai cita-cita dan matlamat yang mulia ya, iaitu kerjasama atas dasar kebajikan, kebaikan ya, untuk mempertahankan kebenaran, untuk mempertahankan kebebasan keagamaan dan sebagainya ya. Inilah apa yang kita perlu lakukan, sehingga dengan itu akan kita menguasai masyarakat dan menguasai negara, sehingga dapat kita mencorakkannya mengikut kehendak Islam dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu inilah yang empat salah tanggap yang saya rasa saya perlu address ataupun bicarakan pada masa ini. Saya sekali lagi ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita semakin diredai Allah Ta'ala. Semoga kita ni ditambahkan olehnya dalam soal keimanan kita, dalam soal kefahaman kita, dalam soal amalan kita, dan semoga setiap tahun menjadi lebih baik ya daripada tahun yang sebelumnya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan insya-Allah meredai dan diredai olehnya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga apa yang telah saya sampaikan mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.